Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazida Mustafa. Berita utama 2 Rabiul Akhir 7 November. Bekas banduan mengaku terlibat 15 kes pecah rumah dan masjid. Juga minyak subsidi terhad, peniaga dakwa kurang bekalan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun 9 bulan ditemui lemas selepas dipercayai terjatuh dalam kolam renang di rumahnya di Kampung Balun, Slim River petang semalam. Ryan Mikhail Azmi disahkan meninggal dunia pada pukul 2.30 pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Raja Pemaisuri Bainon HRPB Ipoh. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Sulizmi Afendi Sulaiman berkata kanak-kanak terbabit disedari tiada di dalam rumah sebelum mangsa ditemukan tersembam oleh bapanya dalam kolam renang sedalam 0.6 meter pada pukul 4.30 petang. Menurut beliau, mangsa yang tidak sedarkan diri segera dibawa ke Hospital Slim River untuk rawatan awal. Semasa dirawat, mangsa didapati masih hidup dan dirujuk ke HRPB untuk rawatan lanjut namun disahkan meninggal dunia ketika rawatan. Proses bedah siasat dijalankan di Jabatan Forensik HRPB bagi mengetahui punca kematian kanak-kanak itu. Polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut. Bagaikan tidak serik dengan hukuman penjara yang diterima, seorang bekas banduan yang dibebaskan tahun lalu kembali mengulangi perbuatan lama apabila terlibat dalam 15 kes pecah rumah dan masjid di sekitar Machang dan Kuala Krai sejak Ogos lalu. Suspek berusia 24 tahun itu ditahan polis di rumahnya di Kampung Lakluh Machang kira-kira jam 6.20 pagi 25 Oktober lalu hasil siasatan kejadian pecah tabung di Masjid Batu 30 Panyet Machang. Siasatan lanjut ke atas suspek mendapati terdapat pengakuan lain iaitu penglibatan dalam kes-kes jenayah yang lain di 2 buah masjid yang berlainan dan 4 buah rumah dipecah masuk yang mana 7 kes tersebut siasatan dijalankan terdapat laporan polis telah dibuat oleh pengadu dan terdapat juga lain-lain kes yang mana kami masih lagi mengesan pengadu untuk mendapatkan kejadian yang mana pengakuan daripada suspek tersebut, keseluruhan pengakuan kejadian pecah rumah dan juga curi tabung masjid iaitu sebanyak 15 kes. Dalam kejadian pada jam 5.50 pagi 10 Oktober lalu itu, seorang guru yang ingin menunaikan solat subuh di Masjid Batu 30 terkejut apabila mendapati keraan tabung masjid berselerakkan dan pemeriksaan lanjut pada kamera litar tertutup CCTV mendapati seorang lelaki telah masuk ke masjid berkenaan dan memecahkan tabung tersebut. Ganti berkata hasil siasatan polis pihaknya berjaya menangkap suspek di rumahnya pada 25 Oktober lalu dan suspek mengaku melakukan perbuatan pecah tabung masjid selain 14 lagi kejadian pecah rumah termasuk di 2 masjid yang lain. Semakan setakat ini mendapati daripada 15 kejadian pecah rumah itu, pihaknya hanya menerima 7 laporan daripada mangsa dan siasatan mengenai 8 kejadian lain masih dijalankan. Suspek juga mengaku melakukan jenayah ini bersendirian dan beberapa barang kes dijumpai termasuk telefon bimbit, komputer riba, tabung masjid dan wang tunai di rumah suspek, kawan suspek dan juga semak di sekitar rumah suspek dengan jumlah rampasan dianggarkan bernilai RM8,000. Saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin. 6 suspek direman sehari bagi membantu siasatan kes tetap pemberi pinjam wang atau ahlong yang ditemui mati di hadapan sebuah restoran di Lorong Batu Nilam 27A, Bandar Bukit Tinggi, Kelang. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Magistrat Kelang, Sarina Sulaiman.
Terdahulu, kesemua suspek berusia 27 hingga 54 tahun itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Kelang oleh polis bagi mendapatkan perintah reman berkenaan. Suspek ditahan di sekitar daerah itu dan daerah berdekatan sejak semalam. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Ramli berkata, mangsa lelaki berusia 47 tahun ditetak selepas makan tengah hari bersama dua anak lelakinya. Kejadian dilapor berlaku di tempat letak kereta kira-kira 30 meter di hadapan restoran terbabit. Siasatan awal mendapati motif pembunuhan kerana dendam. Kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi di pasaran bukan lagi isu baharu. Tinjauan di kedai runcit di Ibu Negara mendapati rak-rak yang menempatkan minyak polybag kosong kerana kehabisan stok bekalan. Peniaga mendakwa mereka menerima bekalan yang agak terhad dari pemborong sedangkan minyak bersubsidi itu mendapat permintaan tinggi. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang meninjau situasi itu ada butirannya. Tinjauan di 4 kedai runcit di sekitar Lembah Kelang mendapati pengguna sukar untuk mendapatkan minyak polybag bersubsidi dan situasi itu berpunca dari kesukaran untuk mendapatkan bekalan dari pemborong dan ada kalanya stok yang boleh dibeli secara borong agak terhad. Lalu kalau satu kotak ada 20 paket, biasa dapat satu kotak lah. Kalau kita orang nak order 10 kotak tu jarang nak dapat lah. Ada orang kata minyak tak ada. So saya tak tahu daripada mana asal dia. Kalau nak ikut lama tu dah selalu dah kerap dah. Hari ni isu selesai, besok jadi balik. Situasi itu turut berlaku kepada peniaga lain di sekitar kawasan terbabit sehinggakan mereka terpaksa menjual terhad satu paket kepada pelanggan. Pengedam hantar tak banyak lah. Itu macam kalau dia bawa lori, dia boleh bagi dalam sekotak dua macam tu. Kadang 2 kotak bersusah. Sekotak tu, kalau sekotak dapat tu sekerat hari apa ya? Orang beli barang seorang satu. Kadang merayu minta 2 ke memang tak ada. Kalau bagi kat orang tu, orang lain tak dapat. Sementara itu, pengguna yang ditemui mengakui sukar untuk mendapatkan minyak polybag dan terpaksa membeli minyak botol yang dijual pada harga yang lebih tinggi. Itulah, buat masa ni banyak tempat dah habis. Tapi saya harapkan kerajaan dapat buat sesuatu untuk pastikan stok minyak tu sentiasa ada lah. Sebab kita sebagai rakyat pun waktu sekarang ni pun semua orang tengah susah kan. So kalau nak beli minyak tu yang harga paling murah lah. Yang harga yang dikawal kerajaan kan. Keadaan sekarang saya pergi kedai-kedai yang sekitar ni memang sangat susah dah nak jumpa minyak paket. Yang dalam paket tu plastik. Sekarang susah sangat nak dapat. Kalau tak dapat tu memang kena alternatif lain, terpaksa beli yang besar dan botol lah. Yang harganya agak mahal lah sikit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ketika dihubungi bagaimanapun mengesahkan pihaknya tidak menerima sebarang aduan berhubung masalah kekurangan stok minyak polybag berkenaan. Selain di utara tanah air, di ibu kota juga mengalami terputusnya bekalan minyak masak polybag. Adakah puncanya datang dari pengedar yang terputus bekalan ataupun subsidi ini disalahgunakan? Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. Penduduk yang terkesan dengan fenomena air pasang besar di Alustar dan Kuala Kedah terpaksa berjaga malam ekoran bimbang dengan limpahan air yang memasuki rumah mereka. Dalam tinjauan Berita Al-Hijrah di sekitar daerah itu mendapati rata-rata penduduk terpaksa berpindah sementara ke bahagian atas rumah dan ke rumah saudara terdekat untuk menyelamatkan diri. Fenomena air pasang ini hanya berlaku dalam tempoh beberapa jam sahaja namun kali ini disifatkan paling teruk dalam tempoh 10 tahun. Jadi time ni tunggu standby lah. Time ni duduk standby lah, takut dia naik lagi. Saya duduk kasar tadi tak naik dah. Tengok-tengok ni dia naik juga. 3 pagi ni duduk risau lah. Saya pun duduk buat keluar lah water jet nak cuci apa semua kan. Jadi duduk nampak ni tak apa boleh cuci dia sebab ayak tengah naik. Penduduk kampung Jalan Lumpur, Mahyum Ismail, 66 tahun berkata, air laut yang mula pasang pada jam 12.30 malam memenuhi ruang rumahnya dalam tempoh beberapa minit sahaja. Katanya jumlah air yang banyak dan laju menyebabkan keseluruhan rumahnya dinaiki air. Dah mengemas. Duk tunggu ayak ni dah bila ayak naik banyak. Lepas tu mati kena tunggu pula ayak. Ayak sama-sama ayak pi kena tarik lumut. Tidak ni nak cucu mai abah tu beli mincin. Lempuk duk tunggu pula.
Kira tidur ni 2-3 hari ni tak berapa nak tidur sangat lah. Duk tunggu bila dah naik. Tunggu. Ayat turun nak kena tarik pula. Buang lumut-lumut semua ni. Seorang lagi mangsa, Siti Nur Mulyani Ghazali berkata hampir kesemua barangan perkakasan rumah rosak kerana dia dan keluarganya hanya sempat menyelamatkan diri dan menumpang sementara di rumah adiknya. Hampir semua barang dalam rumah semua rosak. Pam-pam air, peti sejuk pun semua rosak. Tak boleh buat apa lah. Tengok tadi tak ada lagi yang dalam sungai tu surut tadi. Ni dalam setengah jam tak sampai ni dah nak penuh lah tu. Yang cepatlah kiranya kan. Habis tu toto-toto apa semua kena buang. Fenomena air pasang besar berlaku awal pagi tadi dengan ombak setinggi 2 meter, lebih rendah berbanding pagi semalam iaitu setinggi 3.1 meter. Ketika penduduk berdepan detik cemas dengan fenomena air pasang besar, masih terdapat segelintir ibu bapa yang membiarkan anak-anak bermain sewaktu air mula melimpahi kediaman penduduk. Situasi itu diibaratkan seperti pesta air tanpa menghiraukan musibah yang bakal menanti memandangkan arus air mengalir dengan deras. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Ahir berkata, sepanjang pemantauan pihaknya bermula jam 12.30 malam sehingga 3.30 pagi mendapati masih ramai orang awam berada di atas jalan dan di luar rumah. Walaupun amaran telah dikeluarkan supaya tidak berada dekat dengan pantai, namun peringatan itu seolah-olah tidak dipedulikan. Keadaan ini jelasnya membimbangkan kerana paras air melimpah setinggi 0.5 hingga 0.7 meter dan boleh menghanyutkan kanak-kanak berusia 4 hingga 5 tahun. Selama beberapa hari lagi yang akan datang. Jadi kita menasihatkan ibu bapa sentiasa memantau keberadaan anak masing-masing kerana kita perhatikan pada jam lebih kurang 12 pagi tadi semasa air sedang naik terdapat kanak-kanak yang kelihatan bermain di dalam air. Kita faham mereka ini dalam fenomena yang kejadian ini penduduk-penduduk tidak dapat tidur kerana rumah dimasuki air. Kemungkinan mereka akan berjaga sepanjang malam ini mungkin sehingga pukul 6 pagi sehingga air surut sepenuhnya. Jadi kita dapati masa pemantauan tadi terdapat kanak-kanak seusia 5 tahun, 4 tahun masih lagi tidak tidur kerana rumah dinaiki air. Walaupun tidak ada. Jelas beliau, seramai 30 anggota ditugaskan untuk memantau dan memastikan tahap keselamatan penduduk dan setakat ini tiada kejadian jenayah seperti pecah rumah dan kecurian berlaku. Katanya pemantauan akan diteruskan sehingga fenomena air pasang besar dijangka tamat hari ini. Selepas ini, nahas 7 kenderaan, 19 terkorban. Alhamdulillah bertemu kembali. Penyokong parti politik tidak dibenarkan hadir atau berharap mengiringi calon parti masing-masing ke 28 pusat penamaan calon pilihan raya negeri PRN Melaka esok. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Ikmaluddin Ishak berkata, aktiviti berkumpul dan perarakan oleh penyokong calon bertanding juga tidak dibenarkan di mana-mana tempat sepanjang hari penamaan calon. Dato' Ikmaluddin dalam satu kenyataan menegaskan hanya calon, pencadang dan penyokong dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon. SPR dalam pada itu berharap proses penamaan calon berjalan lancar tanpa apa-apa insiden tidak baik khususnya yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Dato' Ikmaluddin dalam pada itu berharap agar semua calon dan parti politik sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan yang dikeluarkan oleh SPR, Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Esok, kertas penamaan calon boleh dikemukakan bermula jam 9 pagi sehingga 10 pagi kepada pegawai pengurus pilihan raya di 28 pusat penamaan calon berkenaan. Pilihan Raya Negeri Melaka diadakan selepas kerajaan negeri itu tumbang susulan 4 ahli undangan negeri Adun menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali 4 Oktober lepas. Pilihan Raya Negeri itu dijangka menyaksikan pertumbungan sekurang-kurangnya 3 penjuru pada hari pengundian yang dijadualkan pada 20 November ini.
Untuk perkembangan lanjut situasi di Melaka sempena penamaan calon esok, kita berlintas langsung bersama wartawan Hanisa Hasanuddin di sana. Silakan Hani. Baik, terima kasih Fazida di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sedia maklum, saya kini berada di kawasan luar Dewan Kasturi Air Keruh di mana ini merupakan salah satu tempat penamaan calon bagi yang akan berlangsung esok. Dan sebelum itu ingin saya kongsikan sedikit maklumat tentang PRM Melaka yang akan berlangsung esok, di mana kita akan menyaksikan sekurang-kurangnya perlawanan 3 penjuru susulan Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan juga Pakatan Harapan PH mengesahkan mereka akan bertanding di kesemua 28 kerusi DUN PRN kali ini. Dan untuk maklumat yang lebih terperinci, BN Barisan Nasional menghantar 20 calon daripada UMNO, 7 daripada MCA dan seorang daripada MIC. Manakala Perikatan Nasional PN bersatu akan bertanding 15 kerusi, PAS meletakkan calon di 8 kerusi dan gerakan di 5 kerusi. Manakala Pakatan Harapan pula, mereka juga tampil dengan 28 kerusi di mana 11 daripada PKR, 9 daripada Amanah dan 8 daripada DAP. Dan bagi Pakatan Harapan semestinya tumpuan akan lebih tertumpu bagi calon yang termuda iaitu Farzana Haryani Muhammad Nasir yang berusia 21 tahun dan akan bertanding di DUN Sungai Rambai. Dan saya kira ini merupakan satu game changer yang baharu untuk arena politik negara setelah PH berani menampilkan calon muda untuk melihat adakah kuasa anak muda akan menyokong ataupun mengundi calon muda sebelum berlakunya undi 18 pada PRU yang akan datang. Dan saya kira sekiranya Farzana memperoleh undian yang tinggi bagi PRN kali ini, berkemungkinan PH juga akan mengubah corak kempen PRM yang akan datang untuk menampilkan lebih banyak lagi wajah-wajah yang baharu. Baik, itu info secara ringkas berkenaan PRM Melaka dan kita ke segi persiapan untuk esok di mana sebentar tadi, petang tadi saya sempat meninjau di kawasan dalam Dewan Kasturi. Dan untuk esok, setiap calon, pencadang calon dan penyokong calon sahaja yang dibenarkan masuk dan mereka ini difahamkan harus menjalankan ujian calitan terlebih dahulu di kemah KKM yang disediakan dan seterusnya mereka akan dibawa ke kemah bergejala dan perlu menunggu lebih kurang 15 minit bagi menunggu keputusan. Dan sekiranya negatif, barulah mereka akan ke kaunter Mas Sejahtera dan dibenarkan masuk di dalam dewan bagi proses mendaftar dan juga penyerahan borang. Dan petang tadi juga sebenarnya saya juga berkesempatan untuk melihat proses sanitasi di sekitar luar kawasan dewan tersebut bagi memastikan dewan ini betul-betul selamat daripada ancaman COVID-19. Dan saya kira bukan di sini saja, saya kira kesemua 28 pusat penamaan calon juga melakukan hal ini. Dan tak lupa juga Fazida, kenapa saya bersiaran langsung di luar bukan di dalam. Dan sebenarnya pada malam ini kawasan dewan keseluruhan 28 dewan ini diawasi oleh pihak berkuasa dan difahamkan juga unit pengesan bom juga akan datang malam ini untuk melakukan inspection di setiap sudut dewan bagi mengelakkan sebarang unsur jenayah ataupun khianat yang untuk penamaan calon yang akan berlaku esok. Dan saya kira dengan pengawasan yang begitu ketat ini dan tiada perarakan, tiada aktiviti berkumpulan, saya rasa suasana tidaklah begitu sehangat sebelum kempen-kempen penamaan calon seperti sebelum ini. Dan saya harap SPR juga mengharapkan tiada insiden-insiden yang tidak baik berlaku dan inilah masa Melaka memilih. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya di Air Keruh Melaka bersama juru kamera Nazir Kasim. Kita kembali ke studio bersama Fazida. Silakan. Baik, terima kasih Hani atas laporan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Isu kemiskinan haid yang menjadi bualan sesetengah pihak sebelum ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pensyarah kanan Sosiologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Sharifah Fatimah Az-Zahra Syed Husin Al-Atas mengakui situasi itu sememangnya berlaku dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Selain kekangan untuk membeli kit kebersihan peribadi, ia turut dipengaruhi oleh pengetahuan dan didikan untuk menguruskan haid mereka.
Dr. Sharifah Fatimah Az-Zahrah yang turut mengkaji isu berkaitan kemiskinan haid di kawasan bandar menyifatkan isu berkenaan adalah besar, namun stigma negatif dalam kalangan masyarakat yang sering dianggap sebagai tabu atau didiam-diamkan menyebabkan ia tidak dibincangkan secara terbuka. Okey, kalau kita bincangkan tentang kemiskinan haid, sebenarnya kita sedang bincangkan tentang kekangan dalam pengurusan haid. So walaupun bunyi dia macam miskin haid, mungkin masalah biologikal, bukan. Kemiskinan haid adalah kekangan dalam menguruskan haid. So kekangan dalam menguruskan haid ni adalah mungkin akibat kemiskinan dan mungkin bukan akibat kemiskinan. So macam mana kita nak tahu ada kekangan dalam pengurusan haid? Kita akan lihat 4 elemen. Elemen pertama adalah akses kepada produk haid. Produk haid ni contohnya tuala wanita, pakai buang ataupun kain, mungkin gunakan tampon ataupun menstrual cup ataupun apa-apa bahan yang boleh meresap dan dia selamat. Selain akses kepada tuala wanita, antara aspek yang perlu diambil kira ialah akses kepada fasiliti air dan infrastruktur, pendidikan mengenai haid dan keupayaan untuk mengurus haid dengan cara bermaruah dan privasi. Tambah Dr. Sharifah Fatimah, rata-rata yang mengalami kemiskinan haid adalah golongan wanita atau remaja perempuan dalam kategori B40. Mengulas lanjut, beliau berkata, sebelum ini beliau sukar untuk mendapatkan maklumat dari orang awam berhubung isu itu. Namun sejak ruangan terhadap isu berkenaan dibincangkan, lebih ramai mereka yang terkesan tampil ke hadapan. Ataupun penggerak-penggerak yang ingin menangani kemiskinan haid mesti faham dan cakna kemiskinan haid itu apa sebenarnya, dan apakah konteks kemiskinan haid itu, contohnya di mana kemiskinan haid itu berlaku dan apakah unsur-unsur lain yang mungkin memberi impak kepada kemiskinan haid. Jadi penggerak-penggerak ni mungkin termasuk mereka di institusi kerajaan ataupun contohnya NGO dan penggerak-penggerak lain yang mungkin cuba untuk membantu ataupun ingin membantu. Perlu cakna dan faham dan ambil tahu apa yang sebenarnya bila kita bincangkan kemiskinan haid ni, kita bincang pasal apa dan konteks orang yang saya ingin bantu ni mereka siapa. Justru jelasnya penyelesaian itu perlu dibuat bukan sekadar memberi produk tuala wanita semata-mata, malah merangkumi semua aspek berkaitan agar punca permasalahan dapat diatasi dari akar umbi. Badan koperasi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 tidak terkecuali daripada menerima bantuan dari kerajaan bagi merancakkan semula perniagaan mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya merangka beberapa program, antaranya program jualan koperasi Prihatin Rakyat dan program transformasi ekonomi gerakan koperasi Transfer bagi membantu 1,030 badan koperasi. Menerusi usaha itu, ia dijangka dapat membantu kira-kira 805,000 usahawan untuk mengukuhkan semula perniagaan mereka. Mana-mana koperasi yang terjejah ni kita bagi maksimum 100,000 untuk dia mulakan perniagaan. Yang kedua, kita juga ada berikan dana untuk menghidupkan semula kedai-kedai koperasi. Jadi dengan cara kita memberikan dana dengan memberikan diskaun 15%. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program Jom Akses SME Wilayah Selatan di Johor Bahru. Selain itu, peruntukan sebanyak 20 juta ringgit telah disalurkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi membantu badan-badan koperasi yang terjejas. Dalam perkembangan lain, Wilayah Selatan SME Bank telah meluluskan pembiayaan sebanyak 255.3 juta ringgit sejak Januari hingga September 2021 untuk dimanfaatkan 115 pelanggan yang terdiri daripada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bulan Keluarga Kebangsaan akan dikenali sebagai Bulan Keluarga Malaysia BKM mulai tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sambutan yang diraikan pada bulan November itu akan menjadi platform untuk menyemarakkan keutuhan serta keterangkuman dalam keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia yang dibawa kerajaan hari ini akan terus dijadikan sebagai falsafah pentadbiran negara kepada KPWKM dan LPPKM. Teruskan usaha bagi memastikan institusi keluarga di Malaysia terus terpelihara dan sejahtera.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran sambutan BKM 2020 di Taman Botani Perdana hari ini. Perdana Menteri berkata selain penyertaan kementerian dan kerajaan negeri sebagai penggerak utama program, kerajaan amat berharap sektor swasta, NGO dan komuniti turut mengambil bahagian agar program kesejahteraan keluarga dilaksanakan sebaik dan sebanyak mungkin mengikut kapasiti masing-masing. Katanya penganjuran program juga boleh dilakukan di peringkat nasional secara gandingan kerjasama dengan agensi kerajaan sebagai satu acara nasional negara bagi mempertingkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Belalai air gemparkan penduduk. Pengalaman menunaikan umrah ketika pandemik ternyata berbeza berbanding sebelum ini. Jika lazimnya kawasan tawaf sesak dengan jemaah, tetapi kali ini pergerakan jemaah lebih teratur walaupun Masjidil Haram tidak lagi mensyaratkan penjarakan visigel. Ikuti pengalaman perjalanan umrah bersama wartawan Abdul Hakim Hassan yang kini berada di Makkah Al-Mukarramah. Sejak diperkenalkan pada Oktober tahun lalu, aplikasi Tawakkalna dan I'tamarna digunakan secara meluas di Madinah dan Mekah, terutama ketika menunaikan umrah, solat di Masjidil Haram, ziarah makam Nabi dan berdoa di Raudah. Pemeriksaan ketat dilakukan di pintu masuk di kedua-dua masjid suci itu bagi memastikan jemaah lengkap divaksin. Saya merasai pengalaman berbeza dalam perjalanan umrah baru-baru ini. Disebabkan pandemik COVID-19, Masjid Bir Ali iaitu tempat bermiqat yang lazimnya dibanjiri jemaah dari serata dunia, kini agak sepi. Setibanya saya bersama jemaah umrah di bawah kendalian THN Services di Mekah, perjalanan kami diteruskan dengan menunaikan tawaf. Disebabkan wabak COVID-19, laluan tawaf di aras bawah dihadkan bagi jemaah yang ingin melakukan tawaf umrah sahaja. Manakala ruang solat di aras dua pula dibuka bagi jemaah biasa yang ingin solat fardu. Sebagaimana diumumkan sebelum ini, Kerajaan Arab Saudi tidak lagi mensyaratkan penjarakan fizikal ketika solat dan tawaf, namun pemakaian pelitup muka masih diwajibkan. Sementara itu, kawasan mustajab doa seperti Hijr Ismail dan Multazam juga ditutup sepanjang tempoh pandemik ini. Hasil tinjauan suasana pada cuti umum iaitu hari Jumaat dan Sabtu menyaksikan keadaan yang agak padat berbanding hari biasa. Buat masa ini, kerja-kerja pembinaan sedang giat dijalankan di Masjidil Haram dan menyebabkan banyak laluan keluar masuk ditutup. Sejak pertengahan bulan lalu, bilangan jemaah luar negara yang hadir menyaksikan peningkatan yang signifikan susulan kebenaran oleh Kerajaan Arab Saudi. Trend peningkatan itu dijangka akan berterusan sekaligus dilihat dapat mengembalikan norma seperti biasa. Laporan Abdul Hakim Hassan, Makkah Al-Mukarramah, Berita Al-Hijrah. Sekurang-kurangnya 19 terkorban dalam kemalangan ngeri melibatkan sebuah truk kargo dengan 6 buah kereta di lebuh-raya yang menghubungkan Mexico City dengan pusat bandar Puebla. Kemalangan turut mengakibatkan 3 mangsa cedera. Menurut pihak berkuasa, nahas berlaku apabila sebuah truk yang mengangkat bahan asas untuk syampu hilang kawalan lalu merempuh pondok tol di lebuh raya Mexico Puebla di Ixtapaluca. Truk itu turut mengheret 6 buah kenderaan di tol berkenaan sebelum terbakar. Mangsa yang cedera dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa lebuh raya Persekutuan memaklumkan sebahagian laluan di jalan tersebut terpaksa ditutup buat sementara waktu, yang bagi membolehkan kerja-kerja mengeluarkan kenderaan yang terlibat dilaksanakan. Penduduk berhampiran lapangan terbang Vancouver dikejutkan dengan fenomena belalai air. Fenomena alam yang berlaku di Selat Georgia itu berjaya dirakam oleh penduduk ketika cuaca buruk. Belalai air itu mula terbentuk di barat lapangan terbang bandar itu dan mula naik ke darat. Amaran puting beliung dikeluarkan pihak berkuasa namun ditarik balik kurang sejam kemudian. Penduduk tempatan yang merakam fenomena itu menyifatkan ia suatu yang mengerikan. Media tempatan melaporkan fenomena itu tidak menjejaskan operasi lapangan terbang berhampiran. Tiada kemalangan jiwa atau kerosakan yang berlaku akibat fenomena itu setakat ini.
Penduduk berhampiran bagaimanapun dinasihat agar berhati-hati berikutan cuaca buruk yang dijangka berterusan dan segera berlindung sekiranya fenomena belalai air berulang. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Siaran langsung Globe Al-Hijrah menyusul jam 8.45 malam ini bersama penyampai Hadizah Faisal. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.